Hello guys, welcome back to another video. What's up guys? Okay, so disebabkan kita semua dah lama tak dapat naik gunung, dah lama tak dapat travel, mungkin barang-barang kita ni, termasuk kasut-kasut kita, mungkin dah ada menunjukkan tanda-tanda dah rosak lah. Mungkin disebabkan kita tidak menyimpan barang-barang ni dengan betul. So hari ni aku nak share macam mana kita nak simpan kasut kita dengan betul supaya ia boleh tahan dengan lebih lama. Alright guys, tengok video ini sampai habis. Alright, gang. Okay geng, so macam mana kita nak simpan kasut-kasut ni dengan betul? Okay, sebelum kita simpan kasut ni, so sebenarnya mula-mula kita kena bersihkanlah dulu. Okay, macam aku ni pun dah setahun lebih tak pakai, dah setahun lebih tak dapat travel. Hari inilah aku baru mula buka kasut-kasut aku ni. Okay, nampak aku dah keluarkan semua ni. Aku pun sebenarnya salah lah dalam teknik menyimpan kasut ni. So sepatutnya aku kena bersihkanlah dulu. Kau tengok dekat tapak dia ni pun, okay, tapak-tapak dia ni pun masih ada masih ada lumpur-lumpur kering. Okey, dia punya bahagian luar ni pun dah berabuk-abuk, dah kotor. So sepatutnya dulu sebelum aku simpan, aku kena basuh dulu dengan bersih. Okey, cara nak basuh kasut ni pun nanti aku akan share dalam video yang lain. Okey, selepas kita basuh, kasut kita dah kering dan bersih. Okey, sebelum kita simpan, kita boleh gunakan, sebenarnya cara yang betul menggunakan shoe tree. Shoe tree tu ialah macam kayu yang kita masukkan kat dalam kasut ni lah. Biasa kalau korang beli kasut baru dekat kedai, okey, diorang akan simpan kasut tu dengan menggunakan shoe tree tu. Dia masukkan satu plastik tu lah. Korang pun tahulah, boleh google shoe tree tu apa. Tapi untuk aku sendiri, aku tak ada barang tu. Aku gunakan surat khabar je lah, benda yang ada kan. Benda yang terbaik juga, selain surat khabar ni, kita gunakan tisu tisu yang non-acidic tissue. So kita masukkan surat khabar ni supaya dia punya shape dia kekal, supaya shape dia kekal dan dia tak kemek dekat bahagian depan ni lah. Okay, so itu adalah antara cara kita nak menyimpan kasut dengan betul. Selain daripada tu, kasut-kasut yang macam ni, contohnya kasut macam ni, aku ada double boot dekat dalam dia ada satu bahagian kasut yang lain. So kasut-kasut yang macam ni, sama juga kasut boot yang sama macam ni, biasanya ia lembab sebelum kita simpan. So pastikan ianya kering. So sekarang ni pun memang aku pegang pun dah rasa lembab. So mungkin disebabkan aku silap cara penyimpanan. Korang tengok bahagian dalam dia ni pun dah teruk lah, dah teruk. Okay, so kita kena keringkan dulu. Okay, kita keringkan dulu, jemur dulu. Dah kering, betul-betul kering, dah bersihkan, barulah kita simpan. Okay, macam mana sebenarnya kita nak simpan kasut? Okay, kita sebenarnya kena simpan kasut di tempat yang gelap, yang kering, yang bersih dan juga sejuk. Okay, kena ada 4 perkara ni. Tempat tu mesti gelap, sebab kalau tempat tu ada cahaya matahari ataupun mungkin cahaya daripada lampu sekalipun, okey, cahaya tu akan merosakkan dia punya warna. Okey, kasut kita lama-lama dia akan turun dia punya warna dalam tempoh yang agak lama lah. Kemudian tempat tu mesti kering. Okey, jangan simpan di tempat yang high humidity ataupun di tempat yang lembab. Okey, sebab kalau kita simpan di tempat yang lembab, macam kasut ni lah, boleh nampak dah bahagian yang berkulat. Okey, sikit-sikit dia dah ada berkulat. Okey, macam dia punya bahagian zip ni pun aku tengok dah mula macam nak karat. So ni aku silap lah dalam cara penyimpanan kasut aku. So korang jangan tiru macam aku. So pastikan tempat tu mesti low humidity, maksudnya tempatnya kering lah. Kalau tempat kita ni agak lembab, biasalah kat Malaysia ni selalu hujan dan sebagainya, kita perlu gunakan dehumidifier. Itu satu alat yang biasanya kita beli dekat dalam pasar raya lah. Dia untuk mengawal kelembapan dalam ruang ataupun dalam almari. Jangan gunakan ubat gegat ya guys. Ubat gegat ni pun orang ramai suka. Orang ingatkan dia boleh menghilangkan kelembapan dan juga mungkin boleh menghalau serangga lah. Sebenarnya ubat gegat tu tak baik untuk material kasut macam ni dan juga pakaian kita. Okey, dan bau dia juga memang tak sedap lah. Aku pun tak suka bau ubat gegat ni. Kemudian tempat yang kita nak simpan tu perlu sejuk. Okey, temperature yang paling sesuai ialah lebih kurang 23 darjah Celsius. Okey, sebab kalau kita simpan dalam tempat yang agak panas,
Bahagian kasut kita ni yang ada getah-getah ni, bila dia simpan dalam keadaan yang panas, dia akan cepat rosak dan juga keras lah. Dia mengering dan juga keras bahagian getah-getah ni. Kemudian tempat yang tu juga mestilah bersih, okey. Bersih maksudnya janganlah ada abuk yang masuk. Kemudian adalah janganlah banyak kotoran-kotoran yang lain yang mungkin boleh mengundang binatang-binatang, lipas ke apa ke. Jadi simpan di tempat yang gelap, tempat yang kering, tempat yang sejuk dan juga bersih. Salah satu cara yang paling baik sebenarnya, kita simpan di dalam bekas kasut kita yang asal, okey. Ni adalah salah satu kasut aku, okey. Aku masih simpan dekat dalam kotak asal dia, okey. Ini salah satu cara kita punya penyimpanan kasut yang baik. Kemudian pastikan tempat penyimpanan kita tu ada aliran udara yang baiklah. Jangan simpan dalam kontainer kedap udara yang macam ni, okey. So sebenarnya menyimpan barang dalam kontainer plastik macam ni adalah kurang baik. Sebab apa? Dia tidak ada air flow, okey. Maksudnya dia tidak breathable. Jadi udara tak boleh bergerak. Sebabkan kasut-kasut ni sebahagiannya ada juga yang mungkin kulit. Sama macam kita punya kulit, okey. Kita perlukan udara yang bergerak dan juga ia tidak terlalu kering, tidak lembab, okey. Kalau kita simpan dalam kontainer yang macam ni, kadang-kadang dia boleh menjadi lembab disebabkan dekat dalam tu ada air ataupun ada humidity. Jadi simpan dalam bekas kontainer plastik ni sangat-sangat tak bagus lah. Bila kita buka kontainer ni dalam tempoh yang lama, silap-silap kasut kita dah reput dah. Sama macam tulang kita ni lah, lama sangat tak trekking dah reput. Kemudian untuk kasut-kasut yang macam ni sebenarnya tak ada cara lain untuk pastikan kita boleh gunakan dia dengan lebih lama selain daripada kita kena selalu gunakan, okey. Kasut yang kita lama tak gunakan ataupun jarang-jarang gunakan sebenarnya lebih cepat rosak berbanding kasut yang kita selalu gunakan, okey. Macam kasut aku yang ini, aku rasa dah setahun, dekat 2 tahun aku tak gunakan. Aku rasa mungkin ada bahagian dalam dia ni dah reput, okey. Disebabkan material kasut ni, terutama kasut yang macam ni, dia punya material dia diperbuat daripada polyurethane, campuran dua barang lah, iaitu campuran getah dan juga plastik, okey. So material polyurethane ni kalau kita lama tak gunakan, dia akan mengeras, okey, dan dia juga mereput lah, dia akan terurai, dia akan disintegrate ataupun terurai dengan cepat. Dia boleh jadi macam habuk-habuk je, dia terus tiba-tiba reput gitu je, okey. So kita perlu gunakan kasut ni supaya dia bergerak, okey, dia ada pergerakan, okey, dia punya kelembapan pun akan keluar dan dia akan tahan lebih lama. Tapi masalahnya kasut macam ini mungkin kita boleh gunalah sekali-sekala kita jalan nak pergi kedai ke apa, kita boleh gunakan. Tapi kita kalau dah kasut yang macam ini, takkanlah kita nak guna kasut ni nak pergi kedai kat mana kat Malaysia ni. Memang orang kena gelak je lah. So macam mana pun dalam tempoh beberapa tahun ni, bila kita tak dapat travel nak naik gunung, so kita kena simpanlah kasut ni dengan baik. Harap-harap kasut kita ni tak mereput lah. Korang pun tahu kasut-kasut macam ni memang investment dia agak besar jugalah. Okay guys, so aku harap aku punya video kali ni dapat membantu korang. Aku sendiri pun, ni pun aku barulah nak menyimpan kasut ni dengan betul. Aku harap video ni korang pun dapat menyimpan kasut korang dengan betul dan tahan lebih lama. Okay, so jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa like and subscribe aku punya YouTube channel ni. Jumpa lagi, see you again, gang. Yeah.